Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Pelarasan tarif air bermula 1 Februari depan tidak akan membebankan pengguna. Ini kerana kenaikan purata 22 sen bagi setiap 1,000 liter sangat minimum. Ia dijangka antara 3 hingga 4 ringgit sebulan jika pengguna menggunakan air pada kadar kosong hingga 20 meter padu. Mereka juga perlu lebih berhemah dan cekap dalam mengoptimumkan penggunaan air. Orang ramai pula berharap inisiatif berkenaan beri pulangan setimpal terutama dalam kualiti perkhidmatan bekalan. Kerajaan bersetuju membenarkan pelarasan taraf air di semua negeri Semenanjung dan wilayah Persekutuan Labuan selepas mendapat permintaan daripada pihak berkaitan. Perdana Menteri berkata pelarasan itu diusulkan dalam mesyuarat bersama semua Menteri Besar dan Ketua Menteri. Sementara itu, Menteri Besar Kelantan memaklumkan pelarasan taraf air tidak akan bebankan pengguna di negeri itu. Ia kerana kajian telah dilakukan sebelum pelarasan dilaksanakan. Susulan pelarasan tarif itu, kerajaan negeri beri jaminan akan sediakan perkhidmatan bekalan air lebih berkualiti kepada pengguna. Kali terakhir semakan pelarasan tarif berkhidmatan air di Kelantan ialah pada 2013. Bayaran bantuan awal persekolahan BAP RM150 diagihkan kepada pelajar sekolah secara berperingkat bermula hari ini. Bantuan sekali bayar itu memberi manfaat kepada penerima terutama golongan pelajar menghadapi sesi persekolahan akan datang. Bagi ibu bapa penerima BAP, inisiatif berkenaan berupaya meringankan perbelanjaan mereka dalam menyediakan perlengkapan persekolahan anak-anak. Sebelum ini, KPM menyatakan BAP akan disalurkan bermula Januari menerusi sekolah masing-masing. Satu jambatan kekal akan dibina di kilometer 73, Seksyen 102, laluan Persekutuan FT12, Kuantan Sekamat di Pekan Pahang. Ia bagi menggantikan jambatan Peli yang dipasang susulan kejadian Jalan Mendap 7 Januari lalu. Timbalan Menteri Kerja Raya berkata jabatan yang menelan belanja 17 juta ringgit itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun. Met Malaysia keluar amaran jangkaan hujan berterusan tahap waspada di Pahang dan Johor sehingga Sabtu ini. Hujan berterusan di Pahang dijangka melibatkan Kuantan, Pekan dan Rompin. Manakala di Johor, Kluang, Mersing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Amaran hujan berterusan tahap waspada turut dijangka di Sarawak sehingga esok melibatkan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dan Mukah. 15 individu termasuk pejabat awam di Labuan kerugian lebih RM200,000 akibat sindiket penipuan dalam talian menerusi grup WhatsApp. Ketua Polis Labuan berkata 15 laporan diterima sejak awal bulan ini melibatkan tawaran kerja sambilan secara dalam talian. Polis sedang berusaha untuk mengenal pasti dan menangkap pelaku penipuan pekerjaan itu. Tiada penangkapan dibuat berhubung kes itu setakat ini. Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara merampas 21 tan daun tembakau berkualiti tinggi jenis Virginia bernilai RM650,000 susulan serbuan di sebuah stor di Ipoh, Perak 3 Januari lalu. Rampasan adalah yang terbesar dalam tempoh 3 tahun ini. Tiada tangkapan dibuat dan keterangan pemilik stor diambil untuk siasatan lanjut. Modus operandi suspek adalah menyeludup masuk bahan terlarang itu dari negara jiran sebelum disimpan dan di dalam stor untuk tempoh tertentu. Ahli Perniagaan Mirzan Mahathir dihendaki isytihar segala aset alih dan tidak alih yang berada di dalam pegangannya sama ada di dalam atau di luar negara kepada SPRM. Pengisytiharan perlu dibuat dalam tempoh 30 hari selepas satu perintah notis di bawah Seksyen 36-1-B Akta SPRM 2009 diserah kepada beliau semalam. Perintah adalah tindakan lanjutan daripada siasatan berhubung maklumat dalam laporan kertas penama serta aktiviti perniagaannya membabitkan penjualan dan pembelian syarikat berkaitan kerajaan. Perkembangan perbicaraan kes menghasut membabitkan Menteri Besar Kedah. Mahkamah Session Selayang menetapkan 2 Februari depan untuk keputusan permohonan penangguhan prosiding berkenaan. Hakim dalam keputusannya turut mengecualikan tertuduh daripada hadir pada tarikh berkenaan. Manakala perbicaraan yang sepatutnya berlangsung hari ini, esok dan 12 Februari ditangguh dengan 3 tarikh baharu pada Mac.
Seorang bekas kerani polis mengaku tidak bersalah atas kesalahan memandu secara berbahaya dan merempuh 3 buah motosikal. Tertuduh membuat pengakuan tidak bersalah itu di hadapan magistrate di Mahkamah Magistrate Georgetown. Kesalahan memandu secara bahaya kereta jenis Pro 2 Myvi miliknya serta merempuh 3 buah motosikal 2 bulan lalu. Mahkamah menetapkan ikat jamin RM15,000 untuk kesemua pertuduhan dan 8 Mac sebagai tarikh sebutan semula kes. 3 ahli geng J1 dijatuhkan hukuman penjara antara 10 bulan hingga 2 tahun oleh Mahkamah Magistrate Kota Tinggi selepas mengaku bersalah atas 3 tuduhan menceroboh, melakukan khianat dan menghalang petugas penjawat awam tahun lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 342, Seksyen 448, Seksyen 186 dan Seksyen 427 Kanun Keseksaan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Johor dan kesemua tertuduh tidak diwakili peguam. Semua pemilik syarikat direman 3 hari bermula hari ini selepas disyaki terima wang rasuah bernilai RM4,000. Ia sebagai ganjaran mendapatkan projek-projek di bawah program usahawan. Perintah reman dikeluarkan Hakim Mahkamah Magistrate Putrajaya pagi tadi. Dia bersama 2 lagi suspek ditahan semalam selepas hadir beri keterangan di Ibu Pejabat SPRM. 99 notis kesalahan dikeluarkan terhadap pengendali premis makanan di daerah Tumpat, Kelantan dalam operasi bersepadu premis bersih semalam. Operasi dilakukan ke atas 59 premis membabitkan kedai makanan, restoran dan kilang makanan yang menjadi tumpuan orang ramai. 8 premis diarahkan menutup operasi selama 14 hari berikutan kegagalan mematuhi tahap kebersihan yang ditetapkan. Penutupan operasi tertakluk bawah Seksyen 11 Akta Makanan 1983. Kes gaduh gunakan kayu di hadapan sebuah restoran di Bandar Baru Permas Jaya Masai dekat Johor pada 15 Januari lalu. 5 lelaki ditahan polis Johor Bahru Selatan di 4 lokasi berasingan pada Selasa dan Rabu. Ketua Polis Daerah berkata siasatan awal mendapati seorang daripada suspek mempunyai 2 rekod kes dadah dan 1 kes jenayah. Turut dirampas 2 telefon dan 2 batang kayu rotan. Punca pergaduhan dipercayai akibat perselisihan faham. Yang di-Pertuan Agong bertitah agar seluruh kawasan bandar di Pahang diperindah dan dibersihkan. Titah baginda semua pihak perlu mengimbangi kebersihan alam sekitar termasuk kawasan bandar. Al-Sultan Abdullah bertitah pada titah diraja selepas penyempurnakan Majlis Pemasyhuran Lipis sebagai geopark kebangsaan di Taman Negara Sungai Relau di Lipis. Raja Permaisuri Agong hari ini dianugerahkan Diploma Kehormat Seni Kraf Batik daripada Kraf Tangan Malaysia melalui Institut Kraf Negara. Penganugerahan disampaikan oleh Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya di Istana Negara. Penganugerahan merupakan pengistirafan kepada Raja Permaisuri atas sumbangan dan jasa baginda Tuanku dalam memartabatkan industri kraf negara khususnya seni tekstil batik. Tindakan pantas agensi terlibat berjaya mengesan dan menghalang aliran cecair disyaki minyak enjin daripada memasuki Sungai Linggi yang berpotensi menjejaskan operasi LRA Linggi. Tindakan itu berjaya mengelakkan berlakunya gangguan bekalan air yang boleh menjejaskan penduduk di kawasan berkenaan. Menurut Menteri Besar Negeri Sembilan, proses persampelan air telah dibuat bagi tujuan siasatan dan perundangan. Sempena pengisytiharaan tarikh kemerdekaan negara 20 Februari depan, orang ramai boleh menaiki Melaka River Cruise secara percuma bermula pukul 9 pagi sehingga 5 petang. Ia membabitkan 3 lokasi iaitu Jeti Muara Sungai Melaka, Taman Rempah dan Pangkalan Ramah. 15 bot disediakan di setiap jeti. Lebih 5,000 pengunjung disasar memanfaatkan perkhidmatan percuma itu. Bilangan bot akan ditambah jika kehadiran pengunjung melebihi sasaran. Taman Eco Rimba dan kawasan pendakian di kawasan hutan simpan kekal Negeri Sembilan akan mula dibuka secara berperingkat bermula 20 Januari ini. Ia melibatkan 10 kawasan Taman Eco Rimba dan 14 kawasan trek pendakian. Pembukaan semula aktiviti pendakian dan rekreasi fasa pertama pada 20 Januari ini melibatkan 7 kawasan Eco Rimba dan 8 kawasan pendakian. Manakala fasa kedua adalah pada 3 Februari dan fasa ketiga dijangka mula dibuka pada awal Mac depan.
4,736 pengguna kenderaan di Perlis telah memuat turun dan mendaftar melalui aplikasi MyJPJ. JPJ Perlis terus mempergiatkan promosi bagi membolehkan lebih ramai pengguna kenderaan mendaftar menerusi MyJPJ. Menjelang penghujung tahun 2025, 100% pengguna kenderaan di Perlis disasar memanfaatkan aplikasi MyJPJ. Sebanyak 38 perkhidmatan disediakan kepada pengguna kenderaan menerusi aplikasi MyJPJ secara berperingkat. Pelaksanaan padu awal meningkatkan keyakinan rakyat terhadap keselamatan data dikongsikan melalui sistem pangkalan data utama padu. Ketua Perangkawan berkata inisiatif baharu diadakan secara berkala membabitkan lebih 1,000 kaunter di seluruh negara. Ia bagi perkasa kefahaman dan kesedaran orang ramai mengenai padu sekaligus meningkatkan kadar pendaftaran. Sesi kedua padu awal dijadual berlangsung 22 Januari ini. Portal IPR Marketplace 2.0 dilancar hari ini bagi menyediakan akses kepada pemilik harta intelek meluaskan pasaran inovasi mereka. MyIPO sasar 5,000 pemilik harta intelek menyertai portal berkenaan bagi tempoh 4 bulan pertama. Platform e-dagang yang dilengkapi dengan fungsi baharu itu memudahkan akses bagi menggalakkan lebih ramai pemilik IP khususnya dalam sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS memasarkan idea. Sirim Berhad sedia bantu usahawan meneroka pasaran ekspor terutamanya ke China. Ketua Pegawai Strategi Kumpulan berkata agensi itu menawarkan khidmat nasihat meningkatkan kualiti produk tempatan serta memudahkan cara proses pensijilan halal. Sirim turut bekerjasama dengan Dewan MyGerak Ekspor Malaysia bagi program pemilihan produk oleh 15 pembeli berpotensi dari negara China. Malaysia Debt Ventures Berhad MDV merancang meluaskan pembiayaan melibatkan projek penyelenggaraan, pembaik pulihan dan operasi dalam sektor penerbangan dan perubatan tahun ini. MDV mensasarkan pembiayaan RM100 juta bagi syarikat atau kontraktor yang melaksanakan projek berkaitan MRO. Agensi pembiayaan itu juga bersedia membiayai projek-projek infrastruktur mega dengan menyalurkan dana kepada subkontraktor dan vendor terlibat. Kerajaan Amerika Syarikat menyenaraikan semula puak Houthi yang berpangkalan di Yaman sebagai kumpulan pengganas. Ia sebagai langkah membendung serangan ke atas kapal komersial menggunakan laluan perkapalan antarabangsa di Laut Merah. Label pengganas global yang ditetapkan khas yang dikenakan terhadap kumpulan disokong Iran itu turut mensyorkan sekatan keras. Ia bertujuan memotong pembiayaan dan pembekalan senjata yang digunakan oleh Houthi. Sementara itu, kumpulan Houthi di Yaman berkata tindakan Amerika Syarikat berkali-kali menyenarai atau melabel kumpulan itu sebagai pengganas adalah suatu ugutan. Namun, ia tidak mampu membendung mereka terus beroperasi menghalang kapal Israel maupun kapal menuju ke negara haram itu melalui Laut Merah, Laut Arab dan Selat Bab al-Mandab. Tindakan Amerika itu biasa digunakan ke atas mana-mana pihak yang menentang polisi mereka termasuk pemberian sokongan serangan ke atas Gaza. Kekurangan kaki tangan dan bekalan perubatan di hospital di Semenanjung Gaza sudah mencapai tahap kritikal menyebabkan pesakit tidak dapat menerima rawatan. Hospital turut tidak mempunyai bekalan elektrik, air dan bahan api. Menurut Kementerian Kesihatan di Gaza, sekurang-kurangnya 24,448 rakyat Palestin dengan kira-kira 70% daripadanya wanita, kanak-kanak dan remaja terbunuh dalam pengeboman serta serangan darat Israel sejak 7 Oktober lalu. Letupan sebuah kilang bunga api di Subhanburi, utara Bangkok menyebabkan 23 maut dan 6 cedera. Media tempatan melaporkan terdapat 30 pekerja di kilang berkenaan ketika kejadian dan punca insiden masih dalam siasatan. Perdana Menteri mengarahkan siasatan segera dilakukan untuk mengenal pasti status operasi kilang tersebut dan punca letupan. Pihak berkuasa turut menggesa memberi bantuan segera kepada bangsa yang terjejas. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.